Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa kembali di sesi video saya kali ini. Nah, untuk sesi video saya kali ini saya akan memperdengarkan kepada teman-teman sebuah audio kisah kedahsyatan amal salawat. Audio ini pertama sekali saya dapatkan dari Kak Nita di Johor, Malaysia. Ya, kisah ini mengisahkan tentang ada seorang perempuan yang mana beliau ini sedang dirawat ataupun diopname di rumah sakit. Kemudian dia berjumpa kepada satu orang ibu yang mana juga diopname di rumah sakit tersebut, tetapi sudah koma selama 6 bulan. Nah, kemudian setelah koma, dalam keadaan koma itu beliau bermimpi seorang yang berwujud memakai jubah putih memberikan amalan salawat kepada ibu ini. Dan yang anehnya, ibu ini sudah koma selama 6 bulan, tapi ketika beliau tersadar, terbangun dari tidurnya, dari komanya, beliau hanya merasa bahwa seperti tidur hanya satu malam saja. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Teman-teman bisa dengarkan nanti audio selengkapnya nanti ya. Dan kepada teman-teman yang ingin mengirimkan audio ataupun kisah-kisah keajaiban salawatnya, langsung saja untuk mengirimkannya ke WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924, ke WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924. Insya Allah saya akan segera melayangkannya. Dan bisa juga nanti saya wawancarai, tinggal nanti kita bisa janjian kapan waktu yang tepat untuk saya wawancarai. Oke teman-teman, bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita dengarkan bersama audio berikut ini. Assalamualaikum semua, wahai adik-adik dan abang aku. Aku nak kongsi cerita pasal masa aku dekat unit kecemasan hari Selasa hari tu kan. Masa aku tengah baring masa aku dekat zon kuning tu, baring dekat katil tu. Masa tu doktor dah bagi aku morfin lah, dah tengah laluk kan, tengah tintong-tintong tu, tengah baring tu. Lepas tu sebelah aku tu Allah datangkan seorang makcik yang memberi pesanan dan nasihat pada aku. Makcik tu sakit jantung. Dia baring sebelah aku, lepas tu dia tanya, sakit apa nak? Dia tanya gitu kan. Lepas tu aku cakap lah, sakit batu empedu cik. Lepas tu dalam pada dia sakit-sakit tu, dia sempat nasihat aku, dia cerita pasal sakit dia. Dia nasihat aku, kita sakit ni kena sabar. Dia kata sakit ni Allah yang datangkan ujian. Dia kata kan, untung Allah pilih kita sakit. Setidak-tidaknya kita sakit ni kita sempat nak bertaubat. Sebab kita sakit ni memang dah antara tanda-tanda kita akan pergi. Hidup kita lawannya mati. Memang kita akan mati satu hari nanti. Dia kata gitu kan. Dia kata bersyukur kita diuji dengan sakit. Setidak-tidaknya kita ada peluang untuk bertaubat. Dia cakap macam tu kan. Kisah dia tu, dia sakit jantung. Lepas tu dia kongsi cerita dengan aku. Masa dia sakit jantung, dia pernah koma selama 6 bulan. Dia koma 6 bulan. Selama dia koma tu, ada satu ketika tu dia didatangkan dalam koma tu lah. Masa dia koma, ada satu manusia datang dekat dia, putih, yang dia nampak bentuk badan manusia, tapi muka dia tak nampak muka siapa, tapi bercahaya, sangat bercahaya muka dia. Datang dekat dia. Dia cuma pesan satu je dekat makcik tu. Dia kata, kalau kau nak kembali dekat dunia, dia kata cahaya ni lah cakap dengan dia kan, kalau kau nak kembali dekat dunia, dia kata kau perbanyakkan selawat. Dia kata banyakkan selawat ke atas, berbanyakkan selawat sekurang-kurangnya 1000 satu hari 1000, sekurang-kurang tau, satu hari 1000. Lepas tu dia ingatkan makcik tu lagi sekali, perbanyakkan selawat. Dia katakan perbanyakkan selawat.
Tak lama tu makcik tu tersedar. Lepas dia dapat dapat macam mimpi dah kot ni. Dalam koma tu mimpi dah katnya. Dia dapat alamat tu, suruh dia berselawat. Tak lama tu dia dah tersedar daripada koma. Masa tersedar pada koma tu, diingatkan dia baru 1 hari dekat hospital. Seolah-olah macam kalau kita tidur malam, kita mimpi malam tu, pagi kita terjaga kan. Dia diingatkan dia baru 1 hari dekat hospital. Lepas tu doktor kata bukan 1 hari makcik. Dia kata makcik dah koma 6 bulan makcik. Dia kata dah koma 6 bulan. Dia terperanjat. Dia kata makcik terperanjat. Doktor kata makcik dah koma 6 bulan. Dia cakap itu kan. Dah koma 6 bulan. Lepas tu bila dia dah terjaga tu, dia terus teringat yang pesanan cahaya tu kan, yang orang yang cahaya tu pesan. Dia terus berselawat. Daripada dia sedar tu, dia terus selawat tak berhenti. Selawat. Dia selawat kan bukan selawat yang panjang tau. Kita selawat panjang kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan. Dia cuma sallu ala Muhammad, salli ala Muhammad. Dia selawat pendek tu je, salli ala Muhammad. Kan kalau kita dengar, contoh macam kita dengar ceramah, ustaz sebut siapa-siapalah sebut Nabi Muhammad SAW kan, kita kena jawab kan, sallu ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Muhammad lah yang panjang tu. Makcik tu cuma amalkan yang pendek tu je, sallu ala Muhammad. Sepanjang dia terjaga tu kan, daripada awal dia terjaga tu, dia selawat tak berhenti sambil dia menangis tau. Sambil dia menangis sebab dia tak sangka kan. Lepas tu tahu tak, daripada dia berselawat tu 3 hari je, lepas tu dia dah boleh bangun, dia dah boleh berjalan. Doktor terperanjat sebab dia pesakit jantung yang dah koma selama 6 bulan. 3 hari lepas tu dah boleh berjalan. Doktor terkejut, semua terperanjat. Tanya pelik lah tengok dia dah boleh berjalan. Dia dah boleh berjalan biasa. Dia nak pergi mandi, dia cakap kan. Tapi itulah hikmah sebalik yang kejadian mimpi tu, alamat yang dapat daripada mimpi tu. Lepas tu dia pesan dekat aku banyak kali. Dia kata selawat nak, dia kata perbanyakkan selawat. Aku menangis masa dengar dia cerita tu. Aku menangis dengan dia sekali sebab dia menangis, dia cerita tu dia menangis kan. Dia bercerita pengalaman sakit dia menangis. Jadi dengar aku pun menangis. Dia kata bersyukur nak, dia kata kita ni Allah uji dengan sakit ni, bersyukur. Dia kata gitu kan. Sekurang-kurangnya kita beringat untuk bertaubat. Dia kata Allah bagi kita peluang untuk bertaubat. Kita dah ingat ke arah mati. Dia kata gitu kan. Dia sambil menangis ni. Masa tu dia cerita pasal sakit jantung dia tu lah kan. Dia kata kalau ikutkan makcik dah tak ada dah. Dia kata kan, yalah 6 bulan koma kau, lepas tu bangun balik kan. Rezeki dia untuk hidup, Allah bagi dia peluang untuk hidup. Tu dia kata dia bersyukur. Lepas tu cerita dia yang pasal selawat tu, pasal mimpi yang suruh selawat tu, dia cerita dengan kawan-kawan dia dekat taman dia lah kan, dekat perumahan dia tu. Dia kongsi cerita, sebab cerita yang baik kan, satu pesanan yang baik. Jadi dia kongsikan dia semua dengan kawan-kawan dia. Lepas tu ada 2-3 orang kawan dia yang dah meninggal, yang dah amalkan apa yang dia pesan kan, amal selawat tu. Orang yang meninggal tu, yang amalkan selawat tu, dia kata bercahaya. Dia kata muka kawan Acik tu bercahaya. Lepas tu jenazah dia wangi. Dia kata wangi sangat. Lepas tu sambil menangis tu dia cakap makcik pun nak macam tu. Dia kata makcik nak meninggal macam tu. Tu makcik ni dia kata amalkan selawat je. Dia kata paling tidak pun dia kata kalau makcik mati, makcik nak macam tu lah. Dia kata makcik nak, makcik haraplah jenazah makcik wangi macam tu. Macam tu. Aku menangis. Jadi bila aku dapat tu, aku bersyukur kan. Aku bersyukur Allah hantarkan hamba Allah yang tinggalkan pesanan yang baik macam tu kan. Memang Allah yang datangkan dia lah duduk sebelah aku, bercerita kan, kongsi pengalaman dia. Bersyukur sangat. Tu yang aku terpanggil untuk kongsi dengan Abai Jam, kongsi dengan adik-beradik, kongsi dengan ahli keluarga. Perbanyakkan selawat. Lepas tu aku nak cerita sebenarnya daripada aku dekat unit kecemasan, daripada dapat cerita tu terus nak kongsi cerita, tapi dalam keadaan aku sakit kan, memang tak dapat nak berkongsi lagi. Lepas tu aku terfikir balik kan, rupanya Allah izinkan aku kongsi hari ni. Kebetulan hari ni Maulidur Rasul kan, tu perbanyakkan selawat je hari ni, hari Maulidur Rasul. Lepas tu aku terfikir balik kan, rupanya Allah izinkan aku bercerita atau berkongsi cerita pada hari yang tepat pada waktunya. Memang hari Maulidur Rasul hari ni kan. Itulah selawat lah masing-masing ya. Perbanyakkan selawat. Makcik tu pesan perbanyakkan selawat, dia kata. Lepas tu dia ada sebut tau 7 kelebihan kita berselawat dia nak. Dia kata dia ada sebut, tapi aku tak ingat semua apa yang dia sebut tu.
Antara satu yang kita tahu syafaat dekat hari akhirat esok lah kan. Lepas tu ada 7. Dia sebut ada 7. Dia kata memang makcik tu diingat semua dalam kepala dia. Kelebihan berselawat ni. Dia kata makcik nak kalau makcik mati besok pun, dia kata makcik nak jenazah makcik wangi, dia kata tersenyum, wajah bercahaya. Dia nak macam tu makcik tu.